Bertemu mesra di Putrajaya, sehati sejiwa warga Malaysia, salam pembuka awalan bicara sebagai tanda majlis bermula. Hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri, Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan, Yang Berhormat Tuan Muhammad Saha bin Abdullah, Timbalan Menteri Keuangan II, Yang Berbahagia Datuk Asri bin Hamidun, Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad bin Mantik, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Yang Berusaha Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik, Pengurusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Pegawai-pegawai kanan Kementerian Keuangan, rakan-rakan media dan hadirin yang dihormati, kepelancaran jaringan prihatin anjuran Kementerian Keuangan Malaysia. Dan turut bersama kita pada hari ini secara maya ialah 12 CEO pembekal perkhidmatan telekomunikasi seperti di paparan. Jaringan prihatin diberi nama Inisiatif Kerajaan begitu bermakna. Moga acara berjalan sempurna, bacaan doa menyusul pula. Hadirin yang dihormati, bagi memohon keberkatan majlis kita pada hari ini, dipersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukrillah Ismail dari Kementerian Keuangan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya dha mujibad da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani, kami dengan penuh khusyuk dan tawaduk menadah tangan, menzahirkan kesyukuran kami di atas limpah kurnia dan rahmat-Mu. Maka dapatlah kami berkumpul pada tengah hari ini, bersempena majlis pelancaran jaringan prihatin, yang akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri. Allahumma ya Allah, Engkau amat mengetahui hasrat kami, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu dalam menyempurnakan amanah yang dipikul. Begitu juga dengan berkat di atas usaha-usaha murni yang dijalankan melalui inisiatif bantuan telekomunikasi kepada golongan B40. Allahumma ya dzal fadli wal ihsan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau amat mengetahui akan niat dan tujuan kami merancang dan melaksanakan majlis ini. Sesungguhnya tanpa hidayah, bimbingan dan panduan diri-Mu, maka majlis ini tidak akan berjaya dan sempurna. Ya Allah, kurniakanlah segala usaha sama ini dapat dimanfaatkan oleh semua rakyat yang berstatus B40 bagi meningkatkan taraf kehidupan dan ekonomi dalam menghadapi cabaran dan ujian pandemik COVID-19. Allahumma ya muyassira kulli asir, fataysirul asir, alaika yasir. Ya Allah, kami juga merayu kepadamu agar pulihkanlah kembali ekonomi negara Malaysia yang tercinta ini. Engkau tingkatkanlah pertumbuhan ekonomi negara kami secara berpanjangan, supaya kami dapat menjalankan amanah yang Engkau berikan dalam sama-sama membantu memulihkan semula ekonomi negara yang terjejas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'.
wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, Engkau angkat dan hilangkan segala penyakit berbahaya, khususnya COVID-19 yang melanda negara dan dunia. Hanya kepadamu jualah kami meminta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukrillah atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati, majlis dengan segala hormat yang mensilakan Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz Menteri Kewangan untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dengan segala hormatnya dipersilakan. Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Tuan Muhammad Shahar bin Abdullah, Timbalan Menteri Kewangan II. Yang berbahagia Datuk Asri bin Hamidun, Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Yang berbahagia Datuk Sri Haji Muhammad bin Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Yang berusaha Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik, Pengurusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Ketua-Ketua Pegawai Eksekutif Industri Telekomunikasi, rakan-rakan media, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri, dan semua yang sudi hadir bersama hari ini bagi pelancaran program Jaringan Prihatin, iaitu sebuah inisiatif di bawah Belanjawan 2021. Hadirin yang saya hormati sekalian, semenjak pandemik COVID-19 melanda negara pada tahun 2020, kita telah menyaksikan bagaimana transformasi digital di seluruh dunia telah dipercepatkan dan meningkatkan peranan teknologi dalam cara kita bekerja, belajar dan juga menjalani kehidupan seharian. Laporan kaji selidik yang dilaksanakan oleh firma perunding PwC baru-baru ini menunjukkan 77% responden berpendapat bahawa teknologi telah menyediakan lebih banyak peluang bagi mereka, manakala 92% berkata mereka telah diberikan peluang oleh majikan untuk meningkatkan kemahiran digital di luar tugasan biasa mereka. Walau bagaimanapun, pandemik ini juga telah memberi tumpuan terhadap isu dan masalah yang sudah lama dihadapi, iaitu masih ramai rakyat tidak mempunyai akses internet yang menyeluruh, sama ada dari segi ketersediaan maupun kemampuan, terutamanya di golongan-golongan rentan dan B40. Justru kerajaan akur bahawa terdapat penambahbaikan yang perlu dilaksanakan bagi menangani masalah jurang digital ini. Oleh itu, program Jaringan Prihatin merupakan sebahagian daripada agenda keterangkuman digital negara bertujuan untuk meringankan beban 8.4 juta penerima Bantuan Prihatin Rakyat BPR melalui bantuan sejumlah 1.5 bilion ringgit bagi melanggan pelan data bulanan atau mengurangkan kos untuk pembelian peranti mudah alih. Hadirin yang saya hormati sekalian,
kerajaan prihatin adalah kerajaan yang sentiasa mendengar dan proaktif dalam memahami keluhan rakyat. Untuk memastikan keluarga B40 yang mempunyai anak, terutamanya yang bersekolah, menerima manfaat daripada inisiatif jaringan prihatin, kerajaan telah menambah baik inisiatif ini dengan peruntukan tambahan sejumlah 500 juta ringgit. Seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui program Pemerkasa pada bulan Mac yang lepas. Ini telah meningkatkan peruntukan inisiatif dari 1.5 bilion ringgit kepada 2 bilion ringgit. Dengan faedah tambahan bernilai 1.5 bilion ringgit yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi, ini bermakna jumlah nilai keseluruhan inisiatif ini adalah 3.5 bilion ringgit. Saya juga ingin menekankan bahawa inisiatif jaringan prihatin adalah pelengkap kepada inisiatif lain yang bertujuan untuk mencapai matlamat keterangkuman sosioekonomi. Seperti yang saya umumkan baru-baru ini, kerajaan akan mula melaksanakan pembayaran fasa 2 BPR bernilai 2.75 bilion ringgit secara berperingkat mulai Jumaat ini kepada golongan sasaran yang sama dengan penerima manfaat daripada jaringan prihatin. Hadirin yang saya hormati sekalian, memandang ke hadapan, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada 5 fokus utama dalam usaha untuk memulihkan dan membangunkan semula ekonomi, iaitu pertamanya mengawal penularan COVID-19, memacu pemulihan ekonomi, memperkukuh daya saing negara, memastikan agenda keterangkuman dan mentransformasi ekonomi. Berkait dengan pelacaran jaringan prihatin pada hari ini, kerajaan akan terus memperjuangkan agenda keterangkuman dan memastikan negara berada di landasan pertumbuhan yang mampan. Untuk itu, Kementerian Kewangan telah pun mula merangka belanjawan 2022 dan meneliti segala perkara yang akan diberi tumpuan secara holistik bagi memastikan pertumbuhan yang mampan dan inklusif sejajar dengan rancangan Malaysia ke-12 dan wawasan kemakmuran bersama 2030. Ini termasuklah dari segi keterangkuman digital bagi merapatkan jurang digital golongan rentan dan B40. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada syarikat-syarikat telekomunikasi, Khazanah Nasional Berhad serta PwC selaku pengurus projek yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan inisiatif ini. Kerajaan berharap agar kerjasama sektor awam dan swasta seperti ini diteruskan lagi bagi memanfaatkan rakyat, terutamanya golongan yang memerlukan. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, semua yang terlibat dalam usaha dan inisiatif jaringan prihatin, serta rakan kerja dari Kementerian Kewangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, serta Jabatan Perdana Menteri dalam menjayakan majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Terbang berempat si burung kenari singgah makan di tepian kali. Kepada Yang Amat Berhormat harapan diberi, mohon sempurnakan majlis kami. Hadirin yang dihormati, majlis dengan penuh takzim yang mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Mat Yassin, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan bagi pelancaran jaringan prihatin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan Malaysia,
Yang Berhormat Tuan Muhammad Shahar bin Abdullah, Timbalan Menteri, Yang berbahagia Datuk Asri bin Hamidun, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Yang Berusaha Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengurusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Pegawai Kanan Kementerian, Ketua-Ketua Pegawai Eksekutif Industri Telekomunikasi, hadirin yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Saya doakan saudara dan saudari berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersua di majlis pelancaran program jaringan prihatin pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang telah sudi menjemput saya bagi meresmikan program ini. Sebagaimana semua maklum, pandemik COVID-19 telah mempercepatkan arus gelombang transformasi digital di Malaysia dan di seluruh dunia. Menurut Digital Playbook in the New Normal terbitan World Economic Forum (WEF) pada tahun 2020, majoriti masyarakat di seluruh dunia telah terpaksa menyesuaikan diri dengan situasi bekerja dari rumah berikutan pandemik yang melanda ini. Dan sepanjang tempoh ini penggunaan internet telah meningkat sebanyak 70% dengan penggunaan alat kolaborasi secara maya melonjak kepada 600%. Trend yang agak serupa juga dapat dilihat di Malaysia. Transformasi digital ini telah membuka ruang interaksi maya dan keterangkuman sosial yang lebih luas. Namun dalam masa yang sama, keadaan ini juga meningkatkan risiko ketidaksamaan bagi mereka yang tidak terhubung secara digital. Realitinya, masih ada dalam kalangan masyarakat yang tersisih dan ketinggalan daripada arus digitalisasi di negara kita. Peningkatan penggunaan internet telah menunjukkan bahawa sudah tiba masanya untuk capaian ataupun akses internet menjadi satu keperluan asas seperti air dan elektrik bagi segenap lapisan masyarakat. Malaysia akan terus komited untuk memantapkan kesaling hubungan atau konektiviti di negara ini sejajar dengan matlamat minimum 75% kesaling hubungan yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dengan kos jalur lebar ataupun broadband tidak melebihi 2% daripada pendapatan negara kasar PNK per kapita bulanan menjelang tahun 2025. Hadirin sekalian, kita juga akur bahawa ada segelintir masyarakat kita yang memerlukan masa yang lebih lama untuk menyesuaikan diri dalam fasa transformasi digital ini. Antaranya mereka yang tinggal di pedalaman, warga emas, ataupun mereka yang mempunyai literasi digital yang agak rendah. Dan ini bermakna faktor seperti lokasi penduduk, pendapatan, umur dan jantina sedikit sebanyak memainkan peranan dalam menentukan akses internet seseorang. Data ITU atau International Telecom Union 2019 menunjukkan rata-rata di seluruh dunia ratusan isi rumah di kawasan bandar yang mempunyai akses pada internet jalur lebar adalah hampir 2 kali ganda berbanding di kawasan luar bandar. Dan untuk menangani cabaran jurang digital ini, rangka kerja di hadapan kita haruslah melibatkan kerjasama utuh di antara sektor awam dan swasta
serta memfokuskan kepada 3 strategi utama, iaitu pertamanya akses ataupun accessibility, kedua kemampuan kewangan ataupun affordability, dan ketiga kemahiran ataupun skills. Kita sedar bahawa dalam aspek liputan, penembusan dan kelajuan rangkaian masih banyak ruang yang boleh diperbaiki, terutama di setengah kawasan luar bandar yang mempunyai kepadatan rendah. Oleh itu, kerajaan sudah memperuntukkan penaik tarafan perkhidmatan jalur lebar seluruh negara melalui Pelan Jalinan Digital Negara ataupun jendela yang merangkumi rancangan gentian optik serta meningkatkan liputan 4G berkualiti bernilai 21 bilion ringgit menjelang 2022. Kita juga akan mempercepatkan penyediaan infrastruktur 5G dengan pelaburan swasta melalui usaha digital nasional berhad yang dianggar bernilai 15 bilion ringgit. InsyaAllah, usaha-usaha ini akan membantu mengurangkan jurang liputan dan kelajuan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Selain daripada jurang rangkaian internet, masih terdapat jurang kemampuan keuangan untuk memperolehi capaian internet. Meskipun kos pelan broadband terendah di Malaysia adalah 1.1% dari pendapatan negara kasar per kapita bulanan sejajar dengan garis panduan PBB, namun ia masih tinggi bagi sebahagian kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Kos telefon pintar juga menelan sebahagian besar pendapatan bulanan isi rumah yang berpendapatan rendah. Dan bagi menepani realiti mencabar ini, maka kerajaan pada hari ini melancarkan program jaringan prihatin berjumlah 3.5 bilion ringgit yang dijangka dapat memanfaatkan sekitar 8.5 juta rakyat dari kumpulan B40 untuk memiliki alat peranti telefon pintar atau menikmati bantuan pelan broadband internet. Daripada jumlah keseluruhan 3.5 bilion ini, kerajaan akan membelanjakan sejumlah 2 bilion ringgit, manakala syarikat telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan pula akan memberikan sumbangan tambahan berjumlah 1.5 bilion, terutamanya dalam bentuk data percuma. Sementara itu, kekurangan kemahiran digital juga menjadi penghalang kepada usaha peningkatan digital dalam kalangan masyarakat. Menurut tinjauan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, pada masa ini hanya 50% rakyat yang mempunyai kemahiran digital standard. Sementara hanya 25% yang memiliki kemahiran digital lanjutan. Dan bagi menangani isu kemahiran ini, khususnya bagi pengusaha perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk menerima pakai pendigitalan, kerajaan telah pun menyalurkan pelbagai insentif dalam belanjawan 2021 seperti geran digitalisasi PKS berjumlah 150 juta, dana transformasi digitalisasi industri berjumlah 1 bilion ringgit dan fasiliti teknologi tinggi berjumlah 1 bilion ringgit antara lain. Keprihatinan kerajaan terhadap golongan B40 tidak terhenti setakat itu saja. Kerajaan melalui SKMM telah membina 910 pusat internet community atau PIK di seluruh negara. PIK ini merupakan balai raya digital untuk membimbing komuniti melengkapkan diri dengan kemahiran digital seperti perniagaan dalam talian atau e-dagang. Hadirin sekalian, untuk merapatkan jurang digital dalam kalangan masyarakat, terdapat keperluan untuk memastikan bahawa setiap orang mempunyai akses dengan kos yang berpatutan serta kemahiran yang diperlukan untuk memanfaatkan internet
menjelang 2030. Lebih penting lagi, pembangunan kapasiti ataupun capacity building di bawah pelbagai program sektor awam dan swasta perlu disesuaikan dengan keadaan individu dan dengan mengambil kira pelbagai latar belakang masyarakat. Maka dalam usaha kita untuk menangani krisis pandemik serta sekaligus untuk meletakkan batu asas ekonomi Malaysia ke arah yang lebih inklusif, mahu tidak mahu, jurang digital antara rakyat wajib dirapatkan. Meskipun keterangkuman digital bukanlah satu-satunya jalan penyelesaian kepada ketidaksamaan, ia merupakan komponen asas bagi membolehkan inklusiviti sosial dalam kalangan rakyat kita tercapai. Sebagai nadi kepada Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030, keterangkuman digital ini akan terus menjadi tumpuan utama kerajaan untuk merealisasikan Malaysia yang lebih adil dan lebih saksama. Akhir kata, dengan harapan tersebut dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan program Jaringan Prihatin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Yang Amat Berhormat Tan Sri kekal di pentas untuk atur cara berikutnya dan dipersilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke peranti bersebelahan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Simbolik pelancaran adalah dengan melengkapkan ikon Wi-Fi jaringan Prihatin. Mohon Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk memulakannya. Dan dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melengkapkan sepenuhnya ikon Wi-Fi jaringan Prihatin. Ya, dengan itu resmilah sudah pelancaran Jaringan Prihatin dan dipersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri dan juga Yang Berhormat Menteri Kewangan untuk kita bergambar kenangan secara maya dengan CEO rakan-rakan penyokong Jaringan Prihatin. Okey, kita berikan tumpuan kepada kamera di hadapan. 1, 2, 3 dengan gaya yang istimewa. Okay, terima kasih semua Yang Amat Berhormat Tan Sri dan hadirin yang dihormati. Dengan itu, maka sempurnalah sudah pelancaran Jaringan Prihatin. Saya bagi pihak warga kerja Kementerian Kewangan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kepada para hadirin. Sekian, terima kasih.
Mengumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meninggalkan majlis.